خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. خذ من التاريخ عبرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Ustaz Rijal, para imam Masjid Tuanku Mizan, semua para peserta daurah ulang kaji kitab yang masyhur dikenali dengan nama Penawar Bagi Hati. Muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita dapat berkumpul dan memulakan mukaddimah kepada pengajian kepada kitab Penawar Bagi Hati. Kitab ini satu muqarrar, bahasa Arab kata muqarrar, ataupun teks yang menjadi bacaan di masjid-masjid, di surau-surau, di balasah, khususnya pelajar-pelajar di pondok-pondok. Kita belajar kitab ini daripada awal sampai ke akhirnya dikhatamkan. Karena itulah bila anda lihat sambutan yang begitu hangat kepada kitab ini, maka saya berusaha untuk menjelaskan cetak kitab ini secara dalam bentuk baru macam ada ni. Cuma kita kekalkan tulisan Jawi itu. Mungkin tulisan Jawi dia tu dia panggil taklah lama sangat, tapi ayat dia tu memang sukar. Anda dapat respon lah daripada sahabat-sahabat kita yang dah belajar kitab ini melalui alam maya ni. Sebab kitab ni anda dah khatam 30 siri. Kalau kita tengok sambutan kepada rakaman, sama ada permintaan CD ataupun dalam YouTube, memang tinggi dia punya orang yang belajar melalui alam maya ini. Cuma timbul soalan, sah ke tak sah belajar ikut alam maya? Itu soalan yang ditimbulkan. Sebab dikata, kita dengar ada orang kata siapa dia belajar tanpa guru, maka syaitanlah guru dia. Saya kata tu tak ada guru. Kita ni ada guru, cuma duduk dalam komputer je guru kita. Kenapa? Suara dia ada. Yang kata syaitan tak ada guru tu, kalau kita tak tahu ambil mana, pakai ambil jumpa mana-mana, pakai jadi gitu lah, tak boleh. Tapi sistem yang kita belajar di alam maya ini memang ada guru, ada tuan tak ada tuan? Ada tuan. Kita boleh tahu ini kuliah Ustaz Fulan, ini kuliah Syekh Fulan. Jadi tidak masuk dalam kategori belajar tanpa guru. Cuma guru tak ada di depan secara duduk cokoh sini, tak ada. Nah, tapi ada tak ada dia? Ada. Awak dengar ceramah siapa tu? Ceramah Abu Anas. Maknanya wujud tak wujud dia? Wujud. Itulah sebabnya sekali-sekala kita kena jumpa juga, supaya barulah dia jadi musyafahah tu berdepan, boleh tanya apa yang kita belajar dan sebagainya.
Ana banyak tempat dah saya pergi, ada je orang bawa. Lepas saya kuliah contoh, dia bagi dia tu, ustaz saya minta ustaz tanda tangan di sini. Kata apa benda? Rupanya dia ambil CD yang kita kuliah tu, dia tulis semua dah kat kitab ni. Dhabit, bahasa Melayu, bahasa mengaji pondok ni dipanggil dhabit. Mana dhabit ni catat. Dia kata ustaz suruh catat, suruh tulis tu, saya tulis belakang dah. Jadi saya pun sahkanlah, kita ijazahkanlah kat dia bahawa memang dia sudah mengaji sungguh 30 siri kitab ini di alam maya. Alhamdulillah. Ini semua zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Saya mengatakan dengan tingginya teknologi yang ada pada hari ini, para jemaah sekalian, tinggi teknologi yang ada ni menguatkan hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Dulu kalau orang cakap, saya tak reti, tak pandai sungguh dia. Hari ini kalau kita nak kata saya tak boleh baca Quran, agak-agak malaikat terima ke tidak hujah kita? Kenapa tak terima? Pen boleh baca Quran, awak tak boleh baca, malaikat kata ajaib ini. Sekarang ni pen baca Quran tak? Pen baca Quran, tiba-tiba kita tak boleh baca, lagu mana? Ini benda yang lagi tinggi teknologi, lagi kuat hujah Allah SWT ke atas kita. Dulu kita baca surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Macam mana nak tengok balik ni? Macam mana nak tengok balik ni dengan adanya alat-alat rakaman ni? Boleh tengok balik tak? Semua yang kita buat. Tak cukup dengan tu lagi, ambil gambar sendiri pula. Duduk depan Kaabah kau, tengah duduk melotap begini, angkat tangan sebelah. Bismillah. Kadang-kadang saya kata campur dua-dua lah, segabuk aku dia tu. Orang pergi jamrah nak ada apa zikir Allah, dia duduk sibuk, dia tangan sebelah lontar, tangan sebelah lagi duduk akak ni. Saya kata campur dua lah, senang lah. Lontar belakang senang, buat serabut dia kata lah. Ini tak cukup dengan orang rakam, kita rangkam sendiri. Lepas pada tu pula Allahu Akbar, dini dunia nak kiamat. Jadi sebelum saya masuk kepada perbincangan kitab kita ni ada 27 bab. Kita kena bagilah. Cuma saya nak bincang malam ni dalam mukaddimah ini, adakah kita nak baca satu persatu ataupun kita hanya ambil ringkasan? Saya rasa kalau satu persatu 30 siri yang saya kuliah tu maknanya 30 jam. Masa yang kita ada dalam daurah ni berapa jam? Pagi 2, lepas rehat 2, tengah hari 2, 6 jam, malam 1,5, 1 jam yang malam. Jadi ada 7 jam, 14 jam je ada. Memang tak cukup kalau kita nak baca macam kita baca di pondok tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, baca satu-satu, itu agak sukar. Kalau nak baca juga boleh. Dia kaedah kita talaqi ni ada dua kaedah. Satu dia panggil kaedah qiraah al-lil barakah. Baca nak ambil berkat je. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullah taala, baca terus. Alhamdulillahirabbil, ketahui olehmu sekian-sekian, pakai baca je. Orang ni letih sambung orang ni pula. Itu dia panggil berkat. 14 jam ni tamatlah kita punya kitab 500 muka surat ni. Ataupun yang asalnya 100 muka surat, yang ori dia ni 100 muka surat. Ataupun kita hanya ambil maghza, isi kandungan, dan kita faham apa yang maksudnya, nak menawarkan, nak penawar bagi hati kita ni, apa patut yang kita kena buat. Nak pilih yang mana satu? Baca untuk ulasan memahami isi, ataupun kita terus kepada baca satu-satu. Mukhtasar, ringkasan. Kita ittifaq di atas ringkasan. Alhamdulillah. Ini pelajar yang betul baik ni. Saya pergi satu tempat, dia tak baca semua. Saya kata baik, 5 orang juru baca duduk kat sebelah saya. Seorang baca 5 minit, letih, bagi orang lain pula. Kalau ada syarah, saya kata Naam tu dia berhenti sekejap, kita syarah. Gitulah kita belajar dengan guru-guru kita di Masjid Nabawi, contohnya di rumah-rumah Syekh Arab. Baca, kadang-kadang laju dia baca. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana orang ni belajar dalam masa beberapa bulan saja nak ambil semua sanad Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, 6 kitab.
Macam kapal terbang dia baca. Baca. Syekh pun jangan-jangan sekali. Naam. Dia takut orang mengantuk, dia berhenti sekejap, dia syarah, lepas tu pergi balik. Itu dia panggil kaedah bacaan. Jadi saya rasa kita mengambil pendekatan jalan yang kedua, iaitulah kita belajar memahami itu lebih utama, sebab itulah objektif ataupun maksud ataupun maqasid kita belajar untuk apa? Untuk kita faham apa yang patut kita buat. Jadi dalam mukaddimah ini saya akan sebut kenapa pentingnya tajuk masalah hati ini. Tuan-tuan boleh tanda di sini ada beberapa perkara yang patut kita ambil. Ada 6 perkara, 6 sebab. 6 sebab kenapa kita memilih tajuk tentang hati. Perbahasan tentang hati, di mana ke hati, apa maksud hati di sini, insya-Allah dalam kitab kita ni pengarang ada sebut tentang masalah hati. Cuba tengok dalam muka surat 77. Muka surat 77 bahagian kedua, qalbu. Qalbun, semua orang baca hadis hati sejahtera. Sepanjang saya duduk tengok kitab-kitab kita ni, Syekh Abdul Qadir mendiri di antara orang yang terjemah qalbun dengan makna jantung. Dia tak terjemah hati. Sebab bahasa Arab kalau hati dia panggil kibdah. Al-kabid. Al-kabid wa tuhal. Kalau jantung qalbun. Cuma kita bila tengok gambar love tu kita panggil qalb. Tak. Tapi itu makna qalbun makna jantung. Hati al-kabid. Itu mana hati. Jadi bila sebut tentang penawar bagi hati, hati di sini maksud dia hati mana? Hati mana yang dimaksudkan dengan kitab ini? Kalau kita nak kata hati yang gambar love tu, hati tu kita boleh beri kepada orang tu. Boleh beri tak boleh beri? Saya nak bagi hati saya ke awak, boleh? Boleh setengah ke sebahagian? Boleh sedekah hati orang. Betul tak? Ini tanya doktor kita ada sekali. Hati boleh bagi banyak mana pada orang? Setengah. Boleh bagi sedekah. Tapi kalau bagi sedekah jantung, kena mati dulu lah. Tak? Dipanggil mautud dimah. Mati baru kita bagi sedekah. Nah, itu perbezaan. Jadi Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, bila dia kata maksud dia sini penawar bagi hati, maksud hati qalbun di situ iaitulah hati dengan makna jantung. Tengok di sini. Muka surat 78. Qalbun mempunyai 2 makna. Qalbun mempunyai 2 makna. Yang pertama dia panggil qalbun jasmani. Qalbun jasmani iaitu daging yang terletak di dada sebelah kiri. Ia menyerupai jantung pisang. Menyerupai jantung pisang. Daging itu di dalamnya terdapat lubang, dan di dalam lubang itu mengandungi darah yang hitam. Ini jantung ke hati? Jantung. Itu dia panggil qalbun jismani. Tetapi kalau kita sebut qalbun, penawar bagi hati, hati mana yang kita nak nawar di sini? Hati mana? Kalau kita kata hati sakit dengan sakit hati, ada beza tak ada beza? Ada masalah apa dia ni? Hati sakit. Ni sakit hati. Siapa dia boleh bezakan di antara dua ni? Sakit hati dengan hati sakit, apa beza? Cakap, saya buat hadiah 1 kotak. Tak. Jawab aja soalan, kita bagi hadiah. Sakit hati dengan hati sakit. Hati sakit mudah. Bawa ke hospital, buang ya tempat sakit tu, kan? Tapi kalau sakit hati, bawa mati.
Tak? Sakit hati membawa mati ilal maut, pasal sakit hati situ. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang bercakap macam dia tak nak mati. Dia kata aku ni memang tak maaf dah orang ni. Sampai mati aku ingat lagi. Nak buat apa? Ingat ke mati tu tak ada kerja ke kita? Dalam kubur banyak kerja, depan malaikat lagi hisab yaumul qiyamah. Teruk. Kenapa nak bawa sampai ke sana? Selesaikan di atas dunia ini. Jadi Syekh kata apa? Yang kedua, maksud hati di sini iaitulah qalbun rohani. Qalbun rohani iaitulah sesuatu yang bersifat halus bagi mengetahui dan mengenali sesuatu daripada manusia. Ia adalah hakikat manusia. Dalamnya juga terdapat perkataan yang disuruh dan dilarang. Ia juga bersangkut paut dengan qalbun jasmani. Sebenarnya kadang-kala manusia keliru bahawa wujudnya perkaitan antara sifat dan jisim, ruh dan jasad. Namun apabila dalam kitab yang menyebut perkataan qalbun, maka ia bermaksud dengan makna yang kedua, iaitulah dia panggil qalbun rohani. Jadi maksud hati di sini bukan hati yang setongkol yang kecil itu, tapi hati di sini hati yang jasmani, hati yang rohani, artinya perasaan seseorang itu, jiwa seseorang itu, bagaimana keadaan dia, bagaimana keadaan yang dia nak buat, itu yang dimaksud dengan qalbun rohani. Baik para jemaah sekalian, kenapa kita tajuk ini dipilih? Sebab para ulama rahimahumullahu ta'ala, salafun salih, mengatakan bahawa a'malul qulub ataupun amalan batin itu iaitulah amalan yang menjadi tempat didikan Allah Azza wa Jalla. Sebagian dalam hadis yang masyhur yang kita akan baca nanti, ala wa inna fil jasadi mudghah iza saluhal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Cuma hadis ni macam daging yang seketul tu. Sebab Nabi SAW kata ala wa inna fil jasadi mudghah. Mu ingatlah bahawa dalam jasad kamu itu ada seketul daging. Ada seketul daging. Mudghah mana? Kemudian apabila dia baik hal lain. Jadi dia sebut seketul. Jadi inilah menjadi perbincangan, adakah maksud dia jantung itu sendiri ataupun tidak? Kalau jantung itu sendiri yang menjadi perkiraan, maka bagaimana orang yang ditukar jantung dia? Anda ingat waktu persidangan fiqh, harus tak harus tukar jantung? Harus ke tidak? Ada ulama mengatakan harus. Mana kalau jantung kita rusak, ada orang mati, kita boleh ambil jantung dia letak pasang di sini. Timbul lagi persoalan yang ulama-ulama yang mengatakan tak harus, apakah kesan bila jantung kita ni pergi kepada orang ataupun jantung orang lain itu pasang kepada kita? Sebab kadang-kadang kita tak tahu siapa punya jantung ni, kan? Bagaimana kalau orang ni sakit jantung, wal-iyazubillah, tiba-tiba dia ambil jantung daripada Cina. Cina bukan Islam. Adakah lepas pada selesai daripada pasang jantung, dia sedar daripada pengsan dia, tiba-tiba ni hao ma? Berlaku tak lakunya tu? Tak berlaku. Ataupun mula-mula Allah Akbar, lepas tu tabik kepada dia. Ini jadi persoalan, memang panjanglah perbahasan para ulama tentang tukar jantung ni. Dan kita di sini juga, apakah seketul daging itu? Kalau seketul daging ini, saya ingat ramai orang kaya-kaya yang anaknya bermasalah, dia sanggup tukar jantung, beli jantung lain bagi anak dia. Maka di sinilah telah diikrarkan oleh para ulama bahawa qalbun di sini iaitulah qalbun rohani, bukan lagi qalbun jasmani sebagaimana sifat yang tersebut. Jadi kalau kita baca dalam kitab-kitab, dalam secara manusia ini dalam menjaga hati ada 3 kategori manusia. Ada 3 kategori manusia. Yang pertama, orang yang suka sangat duduk jaga body dia. Orang panggil gilak body. Penampilan dia cantik sungguh. Dia punya kulit dia dengan lotionnya, dengan baju dia cantik. Tapi amalan kerja-kerja buat dia nampak hebat belaka, rajin. Walau macam mana pun, dia tidak ihmal, dia ni tidak ambil berat tentang benda-benda hati.
buat kerja kuat, tolong orang, oh dia kuat sekali tolong. Tapi hati dia tak jaga. Maksud dia tolong orang tapi tak ikhlas. Tolong orang nak tunjuk riak, nak tunjuk dia hebat, dia rajin. Itu manusia yang pertama. Maka kita merasakan ia ni berat. Sebab zahirnya nampak hebat tapi batinnya berat. Ada juga orang yang duk gila batin je. Oh dia dengan senyap tak bercakap. Kenapa tu? Tak boleh bercakap. Cakap rusak selalu. Siapa dia banyak bercakap banyak dosa, banyak salah. Bila banyak salah banyak dosa, senyap dia. Siapa orang ajak makan pun tak jawab. Nah, kenapa baju tak gosok? Tak boleh, itu dunia belaka. Jadi islahul qulub tapi zahirnya juga bermasalah. Sampai mereka orang ajak untuk nak pergi rumah orang, kenapa tak pergi rumah orang tu jemput? Tak tahulah makannya dia halal ke haram. Jadi habis orang kena condemn belaka. Saya rasa makannya jadi banyak syubhat ni. Jadi terlalu sangat kontrol yang masalah hati sama mereka yang zahirnya bermasalah. Jadi ini juga kata ulama tidak betul. Yang betulnya al-wasat. Siapa di al-wasat? Humul arifunal mu'minuna bi rabbihim. Orang yang mengenali Allah Azza wa Jalla dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengikut tariq salafus salih, ikut jalan orang-orang yang saleh di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, di kalangan para tabi'in, para imam-imam yang besar, ulama-ulama yang saleh. Jadi ini kita ikut. Maka mereka baiki hati dan baiki dia punya zahir. Zahirnya dan batin letak sekali serentak. Hatinya baik, yang zahir juga baik. Hatinya baik, yang zahir juga baik. Maka inilah yang kita nak hari ini. Ramai di kalangan kita terlupa kepada amalan-amalan ini yang menyebabkan kita menjadi manusia yang tidak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, yang rahsia, yang batin itu besar kedudukannya kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala dedahkan rahsia batin kita. Agak-agak ramai mana orang akan lari daripada kita. Tak sangka duduk masjid sekali dengan aku, rupanya solat dia tadi tu tak ikhlas. Berat tak berat kita? Ini salah satu daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sembunyikan rahsia kita, tak dedahkan. Jadi salahlah masyarakat kita ni. Dia kalau boleh kak, macam cerita tanah kubur tu belaka. Kita tanah kubur ni kan, orang tak semaya letak je dalam kubur, kobra duk tunggu dah, nak patut selalu kan. Dia ni mati keluar lidah sebab banyak mengumpat orang. Jadi ini bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil rahmatan lil alamin, maka Allah tidak dedahkan rahsia keburukan seorang itu, tidak dedahkan dalam dunia. Jarang sangatlah yang kena. Boleh katakan tak tahu apa kita, baik atau tak baik, rahsia ni itu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Karena itulah kita jangan duk ambil pandai-pandai, duk menafsirkan ilmu yang ada dalam diri orang, sebab kita tidak tahu ke mana orang itu nak pergi. Tuan-tuan boleh tanda, kata di para ulama, di antara alamat ataupun taufik Allah SWT kepada hambanya, yuwaffiqhu ila islahi sariratihi. Allah Ta'ala taufikkan seorang itu untuk membaiki hati dia. Itu orang Ta'ala beri taufik. Jadi siapa-siapa yang Tuhan tak bagi hirmanut taufik, tak bagi taufik, maka dia tak ambil berat tentang hati. Kita ni para jemaah muslimin dan muslimat, kadang-kadang tengah-tengah kita bercakap, ada tak ada, bila mula dia bercakap mesti nak pergi ke mana? Mengumpat orang. Sambil-sambil duduk atas masjid tu, ustaz duduk kuliah kat depan, dia boleh bisik lagi. Dia tu malah tak mari kuliah malahnya. Ngumpat tak ngumpat? Kalau dia tu boleh tahan lagi, kawan dia kadang-kadang dengan ustaz sekali dia sapu. Ustaz ni tahu tak mengajar ni. Nak mengajar sangat ni, tak payahlah bagi orang lain lah. Kalau kita tak suka dengan dia, masjid lain banyak lagi, kenapa kita pergi cari masjid tu? Jadi artinya kita tak ambil berat dengan kedudukan kita. Saya tengok memang sangat penting muraja'atul qalb, muraja'ah hati kita ni sangat penting. Kalau boleh pagi
kita ingat apa yang kita nak buat hari ni. Balik petang pula, Masya Allah, Tabarakallah, berapa banyak orang yang kita sapu hari ni. Berapa ramai orang yang kita makan daging dia secara mentah. Cuba buat senarai kan. Senarai benda-benda yang tak baik yang kita buat. Tak payah duduk tunjuk orang lah, kita tunjukkan kita saja. Maka memandangkan besarnya hajat kita, keperluan kita kepada islahul qulub ini, ada 6 sebab. Saya ringkaskan di sini 6 sebab kenapa kita perlu betulkan hati kita. Jadi sebut hati di sini iaitulah hati nurani sebagaimana yang disebut dalam kitab kita ini. Yang pertama, terbuka luasnya pintu-pintu fitnah di zaman kita ini. Terbuka tak terbuka? Allahu Akbar, terlalu banyak pintu fitnah. Sama ada fitnah itu melalui syubhat. Syubhat maknanya perkara-perkara kesamaran, keraguan, ataupun syahwat. Memandangkan hari ini alat-alat moden terlalu banyak. Kita pun kadang-kadang rasa bimbang. Dulu kalau kita nak riak, kita boleh tunjuk kena pergi rumah kawan, ada? Ada setengah satu cerita ni. Seorang makcik ni, minta maaf makcik, cerita makcik. Nak pergi rumah kawan, nak pergi sangat-sangat. Kawan dia kata, apa semangat nak beli? Duduk rumah kawan dia, tak ada kerja lain. Kejap-kejap duduk gosok dengan baju dia. Gosok dengan baju. Akhir sekali kawan dia perasan, rupanya dia punya gelang baru. Lepas tegur gelang tu lah, barulah tutup balik, tak apa dah. Nak macam cerita. Jadi dulu kalau nak riak, nak tunjuk barang orang, payah ke senang? Payah. Kena ambil appointment dulu, kena ambil tarikh, kena pergi rumah kawan baru pergi. Hari ni senang tak senang? Kat mana? Tahu belaka dah. Baru nak sebut tu alim dah kita dalam bab ni dah. Khatam Quran pun tulis. Alhamdulillah, hari ni kali yang ketiga Ramadan tahun 1436, dah 3 kali khatam. Riak tak riak? Ada orang kata, ini bukan riak ustaz, ini nak galakkan orang lain buat. Dan nak galak orang lain, ajak baca Quran je lah. Tak payah duduk tunjuk-tunjuk yang kita yang buat. Seolah-olah kita hari ni tak cukup dengan malaikat duk tulis apa yang kita buat. Itulah kadang-kadang saya kata, awak ni tak percaya dengan malaikat ke? Dia kata apa? Malaikat dah tulis dah, yang kamu tak tulis juga tu buat apa? Jadi maka kita betulkan hati. Sekali saya post kuliah kita, kata janganlah suka sangat tunjuk barang-barang yang benda-benda yang kita makan. Orang lain tengok terliur dia, kesian, dia nak pergi cari tak jumpa. Oh ya, marah orang, ikut orang lah. Dia kata hati ini terpulang kepada hati. Kalau kita hati ikhlas nak tunjuk kita makan, apa salahnya? Mana ada ikhlas tunjukkan kita makan? Ada ikhlas? Ikhlas ni ajak orang makan boleh, ikhlas tunjuk makan boleh. Hayat, orang Arab kata hayat maknanya jauh lah. Bahasa Melayu kata jauh panggang dari api ke? Mana mungkin macam tu? Kalau nak bagi resipi tu lain. Ini resipinya, ini gambar kuihnya, itu tak salah. Ni dia duk sengih makan, akak gerpu lagi gini tunjuk orang. Betapa sedapnya. Jadi sebab yang pertama, tanda pentingnya gilap hati ini. Sebab yang pertama, kerana zaman ini zaman penuh dengan fitnah, dan alat-alat yang memfitnah kita sendiri terlalu banyak. Terlalu banyak. Yang kedua, tafadul bainal ibad, perbezaan di antara hamba-hamba Allah. Perbezaan di antara hamba Allah duduk di mana? Kita sedekah sama sedekah, solat sama solat, kan? Pergi haji sama pergi haji. Adakah pergi haji dengan package yang harga dia 100,000 seorang, dengan package haji tambah haji biasa harga 12,000, itu yang membezakan? Beza tu. Kita sedekah 5,000, orang lain sedekah 1,000, itu beza? Ulama mengatakan tidak. Yang membezakan di antara sama-sama ibadat, solat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, bukan package yang membezakan. Yang membezakan di antara kita iaitulah al-qulub, hati kita. Kalau kita buat ibadat dengan ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, kita sedekahkan Allah Azza wa Jalla, itu yang menjadi perkiraan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Ini kepentingan yang kedua kenapa tajuk ini dipilih. Sebab apa kita nak sangat islahul qulub? Kenapa kita nak betulkan hati kita sangat-sangat? Sebab ini yang kedua, perbezaan di antara dua orang ini duduk di mana? Duduk di ikhlas hati dia. Bahkan maksiat kadang-kadang jadi besar. Maksiat ini agak besar tapi kecil dia punya kedudukan. Sebab cara kita menangani. Jadi ada orang maksiatnya tak besar mana, tapi istihan, dia pandang lekeh kepada dosa, maka jadi besar. Ada orang ni buat dosa, dia memang dia buat dosa, nak tinggal tak boleh, cuba nak taubat tak taubat, tapi dia malu nak buat secara terang-terangan. Kalau buat juga maksiat cara tersembunyi, dia tak buat depan orang. Maka tengok perasaan hati dia tu membezakan di antara ibadat tadi pun beza, di antara dengan maksiat pun perbezaan. Karena itulah kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita beritahu kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umat aku dalam keadaan baik kecuali al-mujahirin, iaitulah orang yang menzahirkan maksiat. Zahir maksiat ni maknanya hebat sangat aku ni, Allah larang aku buat. Maksiat belaka yang menyembunyikan kerana malu pada orang, kerana takut pada orang, tak sama dengan orang yang buat maksiat secara terang-terangan. Yang ketiga, betulkan hati ini penting. Memandangkan hari ini kita tengok perbalahan di antara para pendakwah agak tinggi. Pendakwah, pelajar-pelajar ilmu tinggi tak tinggi? Tinggi. Kalau kita biasa khabar duk main isu, agak-agaknya kalah orang politik. Nah, sama-sama pendakwah ni. Orang ni kata hak ni, hak ni kata hak ni. Akhir sekali masyarakat kata nak pakai hak mana? Nak ngaji dengan ustaz ni, ustaz ni kena hentam dengan label ni. Nak belajar dengan ustaz ni kena hak ni. Akhir sekali tak usah ngaji ya senang. Ini madakhilus syaitan. Mari duk main, duduk laga-lagakan di antara para pendakwah, para asatizah. Maka yang boleh membetulkan keadaan kita iaitulah baik semula hati kita. Kita ni nak jadi orang baik, nak mengajak orang menjadi baik. Kenapa duduk berebut sangat dalam masalah ini? Yang keempat, Allahu Akbar, banyaknya syubhat, keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh orang terhadap agama hari ini. Orang timbul banyak. Saya kadang-kadang timbul 2-3 soalan yang agak pelik lah, agak pelik. Hari ni orang hantar mari, ustaz macam mana nak jawab ni? Ada sekelompok orang Islam ni mengatakan orang perempuan tak payah tutup aurat, tak payah. Mana ada dalam Quran tutup pakai tudung? Sudah lalu dia mana Quran dalam pakai tudung? Jadi orang tak nak pakai tudung dah cakap, betul sungguh ni. Tak ada dalam surah An-Nisa pun tak ada suruh pakai tudung. Ada? Coba balik cek malam ni Suratun Nisa. Patut dalam surah An-Nisa, surah tentang wanita kan, bermula dengan wanita muslimah itu ciri-ciri dia yang pertama pakai tudung. Macam mana kena buat? Sedap juga dia main, dia bagi benda-benda macam ni. Jadi kita ni di antara apabila kita beriman, dia panggil ta'zimun nas, mesti mengagungkan nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serentak. Jangan duk pisah, saya Quran ya pakai, hadis tak payah lah. Kenapa tak payah? Sebab ustaz kata banyak juga hadis palsu. Sudah dia pakai hujah tu nak pula dah. Sedap juga ke dia dah. Jadi hadis tak pakai banyak palsu lah hadis-hadis ni. Ini kita. Hadis palsu memang ada. Dalam kitab kita ni, dalam pelajaran kita nanti insya-Allah kita akan tunjuk bagaimana hadis-hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu', yang palsu, dan ada yang tidak dapat dikesan. Daripada mana kata-kata ini diambil? Itu semua disiplin ilmu ni telah dibahaskan oleh para ulama, sudah ada. Jangan kita bimbang. Yang kelima, iaitulah amalul qulub ini menjadi asas tentang iman kafir ataupun munafik. Duduk di situ. Orang yang ikhlas zahir dengan batin, mukmin. Orang yang ikhlas zahirnya jelas, batinnya hancur, tidak beriman, itu munafik. Ini masalah. Jadi hari ini yang membezakan iman kafir dengan munafik duduk di mana? Duduk di hati seorang itu. Wal-iyazubillah. Yang terakhir, perkara yang keenam yang wajib kita buat di sini, iaitulah amalan hati ini menjadi tanda qabulil a'mal
Allah Ta'ala nak terima amalan ke tak terima, duduk di mana? Duduk di hati. Ini dia panggil 6 sebab. Secara ringkasnya, kenapa kitab penawar bagi hati ini sangat penting untuk tuan-tuan belajar, baca, menghayatinya. Sebab banyak perkara yang kita sebut, 6 perkara tadi, semuanya duduk berpaksi di mana? Kulluha haulal qalb, duduk di hati seorang manusia. Allah Ta'ala sebut illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah, bagaimana nak sejahterakan hati kita, kita akan baca dalam kitab penawar ini, InsyaAllah. Jadi dalam kitab ini dia bagi 3 kategori. Kategori yang pertama, anggota 7 anggota kita ni, mata, telinga, tangan, kaki, mulut, paras, 7 perkara. Kemudian dibawa kepada kita 10 sifat-sifat mazmumah, sifat yang dicela pada syarak. Kemudian barulah dia bawa mari kepada kita 10 sifat mahmudah, 10 sifat yang mulia. Dalam bahasa orang mengaji tasawuf ataupun as-salik, dia panggil at-takhliyah wat-tahlil. Takhliyah wat-tahliyah. At-takhalli wat-tahalli. Takhalli maknanya kosongkan tempat ini, wat-tahalli baru diisi dengan yang baik. Jadi kosongkan hati kita daripada 10 sifat-sifat mazmumah, barulah hati itu boleh diinstal balik dengan sifat mahmudah, sifat yang mulia. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita sebagaimana yang dijadualkan pada pagi besok. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.